Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Cikgu harap awak kekal sihat dan ceria untuk belajar sejarah bersama dengan Cikgu Aina. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan belajar sikit je lagi dalam unit 1, iaitu yang pertama kita akan lihat tentang konsep masa dan ruang, dan yang kedua kita akan lihat sebab dan akibat peristiwa sejarah. Jadi, di akhir video ini, cikgu harap awak dapat membezakan konsep masa dan ruang, dan yang kedua, awak dapat menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, jom kita belajar. Untuk yang pertama ni, kita akan lihat ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dilihat dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alat. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Ini ada rajah garis masa, ada tahun, ada dekad, ada abad dan juga ada alaf. Okey. Jadi secara ringkasnya adalah zaman, ada dua zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, okey, sebelum Masihi. Dan yang kedua adalah zaman Masihi, okey. Zaman Masihi. Seterusnya ada dekad, okey. Ni dekad. Okey, dekad iaitu jangka masa 10 tahun. Seterusnya abad. Ni. Abad jangka masa 100 tahun. Okey. Abad jangka masa 100 tahun. Seterusnya yang terakhir ni adalah alaf lah. Alaf, jangka masa alaf iaitu 1000 tahun. Alaf 1000 tahun. Okey, jelas ini kronologi masa, okey, konsep masa. Okey. Kronologi peristiwa sekolah saya, okey. Persekolahan bermula Januari, okey, sama macam awak, bermula Januari hari tu. Seterusnya hari sekolah Februari, hari kantin April, sambutan hari kemerdekaan Ogos, hari anugerah kecemerlang Oktober. Ini kronologi. Kronologi ni maksudnya turutan lah, susunan peristiwa yang berlaku mengikut masa. Okey. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Okey, jadi dengan adanya konsep masa dan ruang ini, kita akan lebih mudahlah untuk memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, kita tengok info sikit dekat sini. Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Masihi bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, jadi cikgu harap awak jelas dengan penerangan konsep masa dan ruang ini. Okey, seterusnya adalah kita akan lihat tentang sebab dan akibat peristiwa sejarah. Okey, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Okey, setiap peristiwa tu mesti ada sebab dan akibat. Okey, kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Okey, hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okey, contoh dekat sini awak dapat lihat sebab dan akibat
peristiwa sejarah. Okey, sebabnya sekolah mengadakan Hari Anugerah Cemerlang kan? Sebab untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Akibatnya murid belajar dengan tekun. Dengan adanya Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik ni, murid belajar dengan tekun lah. Akibat dia. Sebab kenapa buat Hari Anugerah Cemerlang? Untuk hargai murid yang cemerlang. Akibat dia, selepas tu murid akan belajar dengan lebih tekun lah, sebab nak dapat hadiah kan, Hari Anugerah Cemerlang. Ini salah satu peristiwa sejarah. Seterusnya, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Contoh peristiwa sejarah iaitu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebab British menjajah Tanah Melayu. Akibatnya, rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Peristiwa sejarah tu adalah ni, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kenapanya berlaku ni adalah British menjajah Tanah Melayu. Akibatnya rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Ini ada sedikit gambar kat bawah ni, kalau awak dapat lihat. Penentangan terhadap Malayan Union, pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Ini antara sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Baiklah, jadi cikgu harap awak jelas dengan pembelajaran kita hari ini. Awak jelas dengan penerangan cikgu sebentar tadi tentang konsep masa dan ruang dan juga sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kita akan berjumpa lagi pada waktu yang seterusnya. Sekian saja untuk hari ini.